والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita telah pun selesai melaksanakan sembahyang jemaah. Semoga-moganya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadat yang kita lakukan ini sebagai bekalan ataupun simpanan tak kala mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moganya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhadarah kita atau pengajian kita pada malam ini kitab Al-Iman, rukunnya, hakikatnya dan juga pembatalannya. Di muka surat yang Jawi ini 178, adapun yang Rumi itu 179 ya. Lanjutan daripada apa yang kita baca pada bulan yang lalu, sambungannya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Ini adalah pendapat yang salah kerana Dajjal tidak mendakwa menjadi nabi, malah mendakwa menjadi Tuhan. Buat apa aku jadi nabi, jadi Tuhan lagi handai dari nabi. Pasal apa dia mendakwa jadi Tuhan? Sebab segala apa yang dilakukannya itu maknanya macam Tuhan. Allah Subhanahu wa taala meluluskan apa juga yang dihajat oleh si Dajjal ini, dan sebab itu orang yakin dia sebagai Tuhan. Maknanya apabila mana dia boleh matikan orang, apabila mana dia boleh laporkan orang, apabila mana dia boleh bagi penerajang kepada orang, apabila mana dia boleh bakar ikan dekat matahari, jadi orang nampak dia memang macam gaya Tuhan. Jadi maknanya dia buat apa nak mengaku nabi, dia terus mengaku jadi Tuhan. Tapi yakin mengaku jadi Tuhan, dia tak boleh buat apa-apa, cuma dia boleh membingungkan sami-sami yang berada di batu Kif, atau mungkin barangkali padri-padri yang berada di Indonesia ataupun yang seumpama dengannya. Dan kekuasaan yang diberi kepadanya adalah untuk menguatkannya. Ia adalah pendusta yang membatalkan dakwanya sendiri berdasarkan gambaran kedudukannya. Satu. Yang kedua, ada tanda-tanda makhluk pada dirinya. Ya, dia pun namanya Dajjal. Apabila mana nama Dajjal, macam kita lah kan. Tengok je budak-budak tu gayanya macam tak apa elok, kamu ni betul-betul macam Dajjal. Jadi Dajjal maknanya orang, tapi kita kata dia dah Dajjal. Jadi maknanya apabila mana dia tu Dajjal, maknanya dia ialah makhluk, dia bukannya tu Tuhan. Jadi Allah Ta'ala ataupun yang bersifat dengan ketuhanan, apabila mana kita kata la ilaha illallah ay la ma'buda illallah, tak ada yang aku sembah atau yang layak untuk jadikan sebagai sembahan melainkan Allah. Jadi makna Dajjal ke, syaitan ke, manusia ke, pokok kayu ke, hantu raya ke, atau siapa pun, mana itu dia tidak bersifat sebagai Tuhan. Jadi maknanya ada tanda-tanda makhluk pada dirinya. Pasal apa tanda-tanda makhluk? Ada mata, ada selinga, ada kaki, dia melantak, dia berak, dia kencing. Kalau Tuhan tak makan, tak berak, tak kencing, tak macam kita. Itu baru namanya Tuhan. Itu dipanggil sebagai ilah. Sebab kita kata Allah, kita kata Allah. Dalam bahasa Arab kata ilahun, tapi kita nak bagi lebih senang cerita Allah, iaitu zat yang wajibal wujud. Zat yang maknanya mesti atau tak dapat tidak, mesti kita kata dia ada. Ketidaksempurnaan tubuh badannya, apa yang tak sempurnanya? Matanya julin sebelah. Jadi kalau Tuhan julin sebelah, tak sempurna lah. Kita manusia pun kalau julin sebelah tak sempurna.
Kalau kita boroi pun tak sempurna, kalau kita kurus pun tak sempurna, kalau kita meraban tebin pun tak sempurna. Kalau hidung kita kemik pun tak sempurna. Jadi maknanya Tuhan ni sempurna. Jadi pada diri Dajjal ni, pada diri Dajjal yang sedang kita bicara ni, maknanya tak sempurna, ataupun maknanya kurang. Kelemahan dari menghilangkan matanya yang buta sebelah. Ini kata buta ya. Dalam kitab dia kata a'war. A'war tu maknanya yang mungkinlah buta, julin-julin buta lantak je lah. Yang penting maknanya buta ataupun julin. Kelemahannya dari menghapuskan tanda-tanda kufur yang tertulis di dahinya. Dahi Dajjal ni, bagi orang beriman nampak sini tulis kafir. Ya. Atau tulis, kalau bahasa kita Perak ni, belah-belah bagian tu kapio. Kalau belah-belah utara kita ni pula, ataupun belah Kedah, kapiak. Kan? Kalau Arab dia kata kafir, kafirun. Jadi kalau orang Melayu nak lembut sikit tapi makna sama, engkar. Engkar ni kafir juga dah. Awak ukur hidup ni awak tak setuju no. Oh engkar. Pada engkar dengan kafir tu sama je. Cuma sebut lain ya. Kalau kafir K-A-F-I-R, kafir. Kalau engkar E-N-G-K-A-R. Ada juga K, tapi maknanya bunyi lain. Tapi maknanya bimakna wahid, satu makna. Yang ini maknahu, yang ini sawa-sawa. Maknanya sama, bukan sawa buah sawa. Buah ciku. Sini panggil ciku orang Datuk dia panggil ciku, sana panggil apa? Sawa buah sawa. Buah ciku lah. Maknanya Allah apa nama si Dajjal ni, maknanya ada tanda kafir. Bagi orang beriman dia tahulah ada tanda kafir situ. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka tidak terpedaya dengan Dajjal, melainkan oleh orang yang hina dina. Orang yang tengin memang terpedaya dengan Dajjal. Sebab itu ada orang terpedaya dengan Barack Obama pasal dia tengin. Jadi sebab itu Dajjal ni orang tengin-tenginnya boleh dengar cakap dia. Kalau orang yang ada iman, yang ada yakin, yang ada percaya, ataupun yang maknanya ada asas dan juga makna tak ada nak bantah-bantah dan imannya kuat, dia tidak akan terpedaya. Pasal dia ada asas, dia ada ilmu, dia ada maklum, dia ada belajar dan dia ada takwa, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hina ni orang yang ialah Tuhan kata dalam Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ada orang yang Tuhan Tuhan muliakan dia, angkatkan dia ataupun lambungkan dia. Tapi ada orang yang wa tudhillu man tasha'. Allah Taala hinakan bagi mereka-mereka yang dia hendak. Siapa yang nak hinakan, dia hinakanlah. Qarun banyak kata, tapi dihinakan lantaran daripada dia kata dia hebat. Firaun dihinakan oleh Allah SWT, walaupun pada keadaan hidup dia itu maknanya tak pernah sakit, penin pun tak pernah, gatal pun tak pernah, buasi pun tak pernah, kolesterol pun tak pernah, lepas itu raban tebin pun tak pernah. Tapi akhirnya mati juga dia. Mati macam mana? Mati dalam air. Main air tu pada ikut tak logik boleh matikan orang. Tapi akhirnya dia mati dalam air. Apabila mana kata Allah Subhanahu wa taala, izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa kata ni, izhab anta ya Musa. Fi'il amal. Dan itu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Bagi kamu wahai Musa kepada Firaun, innahu tagha. Sesungguhnya dia tagha itu tagha. Tagha ni maknanya melampaui batas ataupun maknanya tak betul. Maka lantaran dari itu, maka Musa pergi dakwah dia, cakap dengan dia apa semua gitu gini. Akhir-akhir meto Firaun. Bila meto, Nabi Musa ni ketuk ataupun pukul tongkat tadi dekat tepi laut tu, maka terbelah. Di situlah raban tebin atau mangkoknya si Firaun dengan air. Ada orang jumpa dengan nyamuk. Ada orang mati dengan nyamuk. Gajah yang begitu besar tu, oleh ikut diperangapnya dimakan nyamuk tu sesial kan. Tapi akhirnya gajah juga tumbang dengan nyamuk. Kita nasiblah. Kebanyakannya kecil manis, darah tinggi, jantung gelombang. Lepas tu
kolesterol, macam-macam lah. Macam-macam. Yang ianya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati tetap mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap menyawa pasti akan merasai mati. Tapi matilah dalam Islam, dalam iman. Kata khatib hari Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah, kalau cakap pendek terjemahnya, matilah you dalam Islam. Tapi pasal mengikut terjemahan yang betul-betul, janganlah kamu mati, melainkan kamu matilah dalam Islam. Jenuh dia makaban TV, tapi pasal dia terjemah mengikut kehendak tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sedangkan kamu itu ialah orang Islam. Padahal janganlah mati ataupun matilah dalam Islam. Senang untuk kita. Tapi makna hendakkan terjemahan kerana uslub. Siyaq al-kalam fil Quran al-Karim maknanya mumtaz. Maknanya bentuk ayat dalam Quran itu mumtaz. Ayat yang Tuhan terebankan atau bagikan kepada kita, bentuk dia tu tak sama, dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia dengan mubtada, kadang-kadang dia mari dengan kana, kadang-kadang dia mari dengan inna, kadang-kadang dia mari dengan berbagai-bagai bentuk. Macam contohnya apabila mana dia kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dimulakan dengan perkataan subhana. Letak situ maf'ul mutlaq bagi fi'il yang dihazafkan atau fi'il yang dibuang. Ai ma taqdiru ai usabbihu subhana alladzi asra bi'abdihi. Sebab itu ayat Quran ni berbagai-bagai bentuk. Sebab itu kalau kita mengkaji atau belajar dalam Quran atau tafsir Quran ayat Arab, seperti mana yang ditulis oleh Darwish. Darwish tulis kitab Arab Quran 30 juzuk. Berjilid lah. Tengok Arab dia, Baraban Tebin bacanya. Kejap dia kata waw makna waw haliyah, kejap dia mari waw ataf, lagi dia mari dengan macam-macam. Itu maknanya menampakkan lagi bahawasanya kehalusan, kehebatan yang ada pada ayat-ayat Allah. Belum lagi kita masuk kepada contohnya dari segi al-balaghah, dari segi al-isti'arah, dari segi segala-galanya kerana kehebatan ayat Quran. Yang bertujuan menjadikan dapurnya berasap, atau yang bimbang kepada nyawanya, atau takut kepada penginayaannya. Orang yang tengin, yang hemedina ni takut dapur tak berasap kan. Kita serupa jugalah, kita pun takut dapur tak berasap. Tak andaklah kita nyokong Islam. Teman yang lamen juga pasal apa? Pasal takut dapur tak berasap. Apa tendin lah tu. Apa yo? Awak apa nak buat? Kanan kiri depan belakang atas bawah semua je tengok awak. Terpaksa juga kalau tidak kata dapur awak haram berasap. Orang dulu tuan-tuan perempuan sekalian, panglima-panglima Melayu kita yang berjuang tu, ada ke dapur yang tak berasap? Berasap. Apa nama yang Datuk Maharaja Lela kalau di Perak, si Puntum yang bunuh JWW Bush di apa nama Biak, Pasir Salam. Berasap dia, elok dia makan, melantak dia, kebel pula tu. Bukan lagi melantak, boleh kebel pula. Kita makan tak kebel-kebel, melantak aja kerja dia. Tapi tak tahu lah, wallahualam. Ini orang takut dapur tak berasap. Jadi, iman goyok. Kita cari iman goyok. Goyok tu goyang lah, maknanya macam lalang kan. Kena angin tolak kanan je. Kanan tu tolak kiri, kiri tolak ke depan. Itu makna iman yang goyok. Iman tu maknanya goyok-goyok. Imannya bergoyok-goyok. Ataupun tak mantap. Pasal apa? Tak ada sifat 20.